Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam. Pada malam ini, kita ke udara bersama Tuan Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Sivil Melaka. Saya akan temu bual beliau berkaitan topik ancaman COVID-19 dan kesan Perintah Larangan Pergerakan di bawah Akta 342 dan Seksyen 20 Akta Polis 1967. Soalan pertama. Tuan, apakah harapan Tuan dengan usaha yang dijalankan oleh kerajaan? Baik, terima kasih terlebih dahulu kerana beri saya peluang bertanya soalan berkaitan dengan Akta Larangan 342 Akta Larangan atau Kawalan Penyakit dan juga Seksyen 20 Akta Polis 1967. Baik, sebenarnya bagi saya harapan kerajaan bukan saja harapan kerajaan, malahan harapan rakyat 30 juta rakyat Malaysia dan seterusnya. Kita mahukan supaya isu COVID-19 ini dapat dicegah. Seperti mana semua orang tahu, termasuk MKN dan KKM, rantai penyakit ini perlulah diputuskan, ataupun setengah orang kata rangkaian dan sebagainya. Jadi inilah yang perlu dipahami. Sekiranya semua orang atau rakyat Malaysia ini 30 juta orang, mereka duduk bersama keluarga mereka, berada di lokaliti yang sepatutnya, kawasan bandar, kawasan pedalaman, rumah flat, rumah teres, rumah banglo dan sebagainya, masing-masing duduk di rumah, maka selesailah masalah. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah kerajaan mahu melihat dalam jangka masa sehingga 31 Mac ini, berapakah lagi peratusan yang tinggal, khususnya dalam jangkitan itu, sama ada trendnya meningkat atau menurun maupun mendatar dan sebagainya. Soalan kedua, adakah COVID-19 mampu dihapuskan 100% di dunia ini maupun Malaysia? Baik, soalan kedua itu, kalau kita mahu memastikan COVID-19 ini dapat ditangani 100%, agak mustahil, pandangan pribadi saya, kerana manusia ini sikapnya agak tegar, ya. Dan kedua, ini kita belum menemui vaksin yang sesuai, dan agak sukarlah sekarang ini yang ada pun ramai ataupun pakar perubatan atau doktor atau negara tertentu, mereka menggunakan vaksin untuk menangani Ebola dan seterusnya, penyakit ada yang saya tengok Indonesia baru ini mereka explore vaksin berkaitan malaria dan sebagainya, menggunakan untuk mencegah COVID-19 di Indonesia. Di Malaysia pula saya dipahamkan kita menggunakan vaksin yang virus, saya lupa lah, ada satu virus ini, sama ada virus yang kita gunakan selalu untuk mencegah untuk penyakit lain, tetapi digunakan untuk pesakit di Malaysia. Dan mungkin dia mujarab bagi individu berkaitannya, tapi tidak kepada individu yang telah berusia ataupun antibodinya lemah dan sebagainya. Soalan ketiga, mengapa masih ramai yang ingkar nasihat dan arahan MKN, KKM dan kerajaan? Baik, ini masalah attitude, kerana rakyat Malaysia ini sebahagiannya, bukan semua, mereka yang ingkar dan ingkar perintah ataupun tegar, mereka ini sebenarnya belum kena penyakit ini, ya. Dan mereka nauzubillah zalik, saya istighfar, astagfirullahalazim, ya. Jadi apabila kita tidak berhadapan dengan situasi ini, ahli keluarga kita, diri kita tidak tahu tinggi langit. Jadi bagi mereka rasa mereka tidak akan kena, dan mereka rasa perkara itu hanya melibatkan pihak-pihak tertentu atau rakyat lain di Malaysia. Jadi bagi saya inilah antara sebabnya. Yang keduanya, mereka juga melihat mungkin pihak berkuasa seperti polis dan tentera, mereka pegawai perubatan, juga kadar jangkitan itu kurang. Jadi bagi setengah rakyat di Malaysia ini, mereka berfikiran perkara yang sama akan berlaku pada mereka. Jadi untuk makluman tuan dan puan, bagi saya, dengarlah nasihat MKN, polis, tentera, kerajaan, yang membuat menteri, dan kalau semua orang kerjasama, semua orang duduk rumah,
dan semua mematuhi segala arahan sehingga 31 Mac rantai ini dapat diputuskan walaupun tidak 100%. Kita mungkin tidak perlu satu larangan atau perintah yang seterusnya. Ini pandangan andaian saya, my prediction, hypothesis. Saya tidak tahu apakah cadangan kerajaan, apakah pendirian kerajaan KKM, MKN, tetapi saya buat prediction saya, my personal opinion. Sudah pastilah kalau saya menjadi kerajaan pun ataupun MKN, pihak berkaitan ataupun KKM, saya juga akan menimbangkan supaya satu lagi perintah yang lebih keras ataupun keras tu maknanya memang tak boleh ada orang duduk di luar, namun mereka dibenarkan untuk membeli barang atas kecemasan dan sebagainya, wakil keluarga dan sebagainya. Yang itu walaupun kita buat macam mana sekalipun larangan tetap kita izinkan. Tetapi kalau berlaku perintah larangan yang kedua ini, berarti kerajaan masih lagi sebab itu Kementerian KP Kesihatan yang menteri tidak mau melihat kegagalan, termasuk Menteri Kesihatan Malaysia. Beliau menyatakan bahawa kita tidak perlu gagal dalam mencegah COVID-19 sehingga 31 Mac 2020. Ya. Okey tuan, soalan keempat pula. Apa yang tuan faham tentang kluster COVID-19? Baik, kluster ini sebenarnya pesakit ataupun satu kumpulan individu yang telah dijangkiti dikenal pasti dan mereka-mereka ini disaring. Seperti mana yang berlaku kluster seperti kluster tabligh ini, saya difahamkan melalui pengamatan observation saya. Menteri pun sebut perkara yang sama, KKM, KP Kesihatan, Ketua Pengarah. Kluster tabligh ini antara mereka yang hadir jemaah dan sebagainya ataupun perhimpunan akhirnya dijangkiti, maka kluster ini perlu disaring, termasuk yang dibimbanginya adalah COVID ini tersebar kepada ahli keluarga, sanak saudara, jiran dan kumpulan tertentu. Di Korea Selatan, tidak silap saya, ada satu kes di mana seorang wanita berusia 35 tahun, beliau saja telah menyebarkan hampir COVID ini kepada 12,000 orang, dan yang meninggal akibat daripada beliau menyebarkan ini hampir 530 lebih. Ini berlaku di Korea Selatan. Jadi kita tidak fokus tabligh atau kita labeling judgemental ataupun bangsa lain, China ke India ke atau kumpulan-kumpulan lain, tetapi itu yang saya faham tentang kluster ya. Okey tuan, kita akan bersambung sebentar lagi dengan pelbagai lagi soalan. Terima kasih.